Okey, Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita berada di Simpang 4 Perlis Indra Kayangan. Di sini kita nak terjah ataupun kita nak melawat sebuah museum dimiliki oleh seorang veteran. Nama dia, kita panggil Pak Ku lah kat dia. Dan museum dia ni special sebab dia menyimpan berbagai-bagai khazanah basikal tua. Jom kita cek tengok. Ada orang ke? Dia buka-buka, nampak terus dah benda ke dalam ni. Okey. Inilah paku kita yang telah pun mengumpulkan banyaklah jentera-jentera yang tak berenjin. Inilah sebelum kita pakai enjin, kita pakai yang ni dulu. Okey. Tengok ke sini. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Ku Abdul Aziz bin Kusulong, atau lebih dikenali dengan nama Facebook saya Trika Antik. Saya adalah pengumpul basikal klasik dan barang-barang antik. Basikal klasik dan barang-barang antik. Dulu saya bekerja dengan Tenaga Nasional Berhad, Kanga Perlis, dan saya bersara awal pada tahun 2016. Minat saya pada basikal klasik ni semenjak saya masih bekerja lagi lah. Semenjak saya masih bekerja dengan TMB lagi. Jadi sampai sekarang minat tu terus mendalam lah. Hingga ke hari ini lah. Dan saya nak ucapkan selamat datang ke galeri Trika Antik pada hari ini. Pada awalnya dahulu saya meminati basikal mountain bike dan basikal road bike. Lepas saya berhenti dari main basikal road bike dan mountain bike, saya mula mencubakan diri dalam basikal klasik lah. Sebenarnya basikal klasik ni jiwa saya memang untuk basikal klasik lah. Sebab sampai ke hari ini saya terus meminati basikal klasik. Basikal yang mula-mula sekali yang saya beli dan saya restore balik adalah basikal jenama BSA. Itulah basikal saya yang mula-mula sekali. Saya dapat dekat UK lah, dan apabila sampai ke sini kita restore balik lah sebab keadaan basikal yang berkarat apa semua. Jadi sampai sini kita restore balik lah. Harga setelah siap restore, harganya berjumlah RM10,000, RM10,000. Tahun basikal tu adalah tahun pengeluarannya adalah tahun 1940. Selepas BSA tu saya mula membeli basikal-basikal lain lah. Basikal-basikal lain yang berbagai jenama. Terdiri daripada Sunbeam, Humber, Rush, Triumph dan berbagai lagi lah, ada lagi. Okay, basikal yang paling berharga lah, basikal Penny Patin adalah basikal roda besar yang bersaiz 48 inci. Inilah basikal yang saya idam-idamkan dan dah lama saya mencari dan akhirnya dapat. Tahun 1880 dapat dari UK juga. Coventry Machinist brand dia. Jenamanya adalah Coventry Machinist. Harga dia memang tinggi lah. Saya dapat beritahu itulah, harga dia memang tinggi lah. Penny Patin ni dekat Malaysia pun tak ramai orang memiliki basikal Penny Patin ni. Tak ramai orang memiliki basikal Penny Patin. Tapi ada dekat Malaysia ada, tapi tak ramai orang memilikinya. Dan tak ramai orang memiliki basikal yang original, yang ori. Jadi ada juga yang di repro, yang dibuat semula. Tapi basikal yang saya miliki ni ada basikal original, ori, pada tahun 1880. Dalam simpanan saya, kalau ikut semua sekali 45 buah basikal, termasuk basikal-basikal klasik dan basikal minion klasik. Minion klasik semuanya lebih kurang 45 buah. Okey, sebenarnya basikal klasik ni, pada saya basikal klasik ini dapat memberikan kepuasan
kepuasan yang tidak terhingga. Sebab bila kita minat, jadi minat kita tu akan dapat memberikan kepuasan pada kita. Di samping basikal klasik ni adalah merupakan terapi minda pada kita dan membuatkan kita tenang. Kalau kita ada masalah dengan melihat basikal klasik kita, jadi memberikan ketenangan jiwa yang amat sangat lah. Saya ada dua bahagian, bahagian atas dan bahagian bawah. Dua tempat lah untuk simpanan basikal saya. Saya akan tengok dan ada ketikanya saya akan bawa untuk berkayuh lah. Saya akan bawa untuk berkayuh. Jadi di samping kita tengok dia, kita lap dia apa semua, kita apa-apa yang ni kita pam angin dia, kita jaga semualah angin apa semua kan. Bila tu saya akan bawa basikal keluar untuk berkayuh lah. Okey, galeri ni sebenarnya dulu basikal ni disimpan di rumah lah, di dalam rumah saya. Tetapi memandangkan keadaan bila ada banyak basikal ni jadi sesak sangatlah, padat. Keadaan di dalam rumah tu agak padat lah. Jadi menyukarkan kita untuk lalu lalang di dalam rumah lah. Jadi apabila tempat ini asalnya adalah surau lama lah. Surau lama. Tetapi surau ni tidak terjaga lah. Dah lama tak terjaga dan dah dibaik pulih lah apabila tak terjaga dan dibaik pulih. Dan dibaik pulih semua dan menjadi sebuah dewan yang agak cantik jugalah. Agak cantik. Dan saya jadi bermesyuarat dengan komuniti di perumahan ni untuk mendapatkan tempat ni lah, untuk disewa pada komuniti di tempat ni lah. Jadi sekurang-kurangnya tempat ni terjaga. Kalau saya tak ambil tempat ni untuk dijadikan galeri pun, kemungkinan tempat ni tak terjaga dan boleh menimbulkan kerosakan lah pada tempat ni. Jadi saya ambil inisiatif untuk membuat galeri di sinilah. Jadi sekurang-kurangnya galeri ni untuk saya dan untuk penduduk-penduduk di perumahan ni, sekurang-kurangnya ada juga aktiviti di tempat sendirilah. Buat masa sekarang ni sebenarnya galeri ni adalah galeri peribadi saya lah. Jadi saya tak buka untuk publik lah. Tapi andai kata ada sahabat-sahabat dan ada komuniti-komuniti mana yang ingin melawat, ingin menziarah galeri ni, boleh telefon saya dengan nombor telefonnya 019 578 2211. Saya ulang, 019 578 2211. Okey, panggil saya Pak Ku lah, Pak Ku. Buat masa sekarang ni komuniti basikal tua di Perlis ni agak menggalakkan di mana kita join basikal klasik dan basikal BMX berserta folding lah, kita bekerjasama. Jika ada kayuhan di mana-mana, kita akan bekerjasama. Kita akan turun sekali klasik, BMX dan folding dan kita akan turun sekali dan akhirnya event-event yang kita anjurkan itu berjaya. Buat masa sekarang ni berjaya. Ada juga basikal-basikal saya yang saya tak berapa sayang lah. Yang saya tak berapa sayang tu saya jual lah. Sebab saya hanya menyimpan sekarang ni adalah basikal-basikal yang rare saja. Yang dibeli dari UK, yang maksudnya yang basikal-basikal yang rare saja. Basikal yang tak berapa rare tu banyak yang saya jual. Lah. Sebenarnya saya bukan seller, saya bukan penjual. Saya adalah kolektor lah, pengumpul lah. Jadi cumanya kalau andai kata ada basikal-basikal saya yang tak berapa sayang tu, yang saya tak perlukan lagi, saya akan jual lah. Okay, lokasi galeri Terikat Antik ni terletaknya di Taman Bunga Trompet. Taman Bunga Trompet Simpang 4 Perlis. Jadi kalau ada sesiapa yang ingin untuk membuat lawatan ke sini, boleh menghubungi saya dengan nombor telefon 019 578 2211. Basikal klasik ni adalah merupakan satu minat yang boleh mendorong anak-anak muda kita. Kebanyakan anak-anak muda kita tidak tahu berkenaan dengan basikal klasik ni.
kebanyakan anak muda memang tak tahulah. Jadi untuk kesinambungan pengetahuan anak-anak muda ni, jadi sekurang-kurangnya kita boleh membuatkan mereka tahu wujudnya basikal-basikal lama, basikal-basikal klasik, basikal-basikal yang rare dan basikal-basikal yang tidak pernah mereka lihat. Jadi sekurang-kurangnya saya pun rasa bangga sebab saya dapat bawa balik dari UK ke negeri Perlis untuk tatapan sahabat-sahabat, kawan-kawan, anak-anak muda dan penduduk-penduduk di negeri Perlis dan juga di luar pada negeri Perlis lah. Jadi sebenarnya galeri ini tak banyak yang ada, tak banyak. Setahu saya yang ada galeri basikal klasik ni di Pulau Pinang lah. Di Pulau Pinang ada satu galeri dan di sinilah, di sini di Perlis galeri yang kedua dalam Malaysia lah yang ada galeri basikal klasik. Ini adalah gambaran di dalam galeri pribadi milik Pak Su. Kat atas ni ada berapa biji semua? Okey, sejarah kecil ni. Dia panggil apa? Minion lah ni. Minion. Basikal ni adalah jenama Ferry. Ferry dibuat pada tahun 1920. Basikal ni untuk penggunaan budak-budak pada tahun yang tersebut. Condition dia memang ambil macam ni lah. Asal macam ni. Memang asal macam ni. Dia pakai tayar mati ni lah. Oh, yalah ciptaan tahun 20 dulu ni. 1920-an. Memang macam ni tak ada gacau apa ni lah. Ni hitam cat ni pun cat tu lah. Gua sangat-sangat beruntung boleh pegang ni. Tahun 20-an. Yang sebelah ni Rally 1933. Yang mana masuk tengkok dah sini? Oh, kalau yang normal panjang okey lah. Ni pun dapat direct daripada England lah. Okay, yang ni nampak tulis Hopper ni. Jenama ni agak istimewa lah. Sebab jenama ni kebanyakan cok dia Hopper lah. Sini pun ada cok Hopper. Dia punya hub dia ni. Kat hub ni nak fokus payah sikit lah. Tapi ada tulis Hopper kat situ. Dia ada tulis Hopper. Ni satu set ni. Nampak tayar pun macam tak makan pun lagi ni. Hopper. Ni pun Hopper. Ni tetap dah lah. Ini Hopper. Pedal ni pun Hopper. Ini pun memang 100% keluar kedai lah ni lah. Yang ni kita cat lain. Oh, cat lain. Cat pun dah 12 tahun dah cat. Okay, cat dia pun berusia 12 tahun. Lepas tu kutip balik kan ni dia punya emblem ni yang tak boleh tahan. Lampu. Okey, yang ni BSA Wings. Sebelum kumpulan Wing ditubuhkan, BSA dah buat dah satu nama. Tahun 1940 ni. Yang ni lah yang kata tadi lah, yang first dapat tu lah. Kita masuk dekat air nak tengok apa dia punya special dia. Lampu ni lampu dia pakai sistem apa? Dynamo ada tang ni. Oh, sana belakang. Lepas tu dia sambungan, dia tarik je lah. Kena ada wiring lah. Okey, ni sebab tak pasang wire je. Ini dia punya dynamo dia. Ni. Ini copper. Ni sistem apa dia punya kunci dia ni, ada telefon lock ni. Ini briefcase punya style ni. Dia ada 500 kunci dah saja. Ada lagi tak dia punya spare part lah ni? Tak ada spare part dah. Kecuali kalau ada orang yang pakai model yang sama lah. Saya baik lagi. Okey.
Okey, yang ni Sunbeam. Ni lampu dia pakai sistem macam mana? Bateri. Ni tahun bila? Tahun 30. Oh, tahun 30 pakai bateri lah. Bateri dia macam mana dia punya? Dia pakai bateri yang macam bulat tu ke? Bulat. Ada bateri dari bulat kecil. Okey. Yang ni tahun 30 BSA Park Racer. Racing dulu. Ni sebelum ni kira yang terawal ni. Sebelum macam racing macam Azizul Hasni pakai tau. Yang ni dulu lah model ni. Orang panggil racing lah. Yang ni pun racing ke? Okey, nampak handle pun macam tu. Okey, perbezaan dia macam ni lah. Dia punya, kalau yang standard biasa macam ni handle. Oh, ini pun racing ke lah? Oh, okey. Ini pun racing. Ini pun racing. Tahun 1950 yang ni. Yang ni agak tinggi sikit. Saiz tayar sama ke besar lagi? Besar sikit. Besar 28. Saiz 28 lah. Yang kecil tu 26. Okey. 28. Yang ni tinggi ni. 44 ni tinggi. Ini semua jenis orang tinggi semua. Daripada orang England semua ni. Cuma jenis model lain. Cuma okey, nak tahu dulu masa zaman British di sini lah, di Malaysia, di Melaya lah dulu. Ada tak dia bawa main model ni? Tak ada. Memang Model ni semua di UK. Tak. Model yang tinggi-tinggi ni semua di UK. kira memang tak ada lah ni lah. Memang tak ada di sini lah jualan ni. Tak ada macam model-model ni. Tak ada. Macam Hercules ni tahun 25. Ini 1903 ni. Rover. Royal Enfield pun ada buat kelang Garrett tu tahun 20. Ingatkan motor je. Bag dia tu aksesori yang main sekali. Jenis tinggi semua ni. Tu apa fungsi dia hak yang belakang mak guard tu? Dia tikat apa tu? Kalau perempuan kayu tak masuk kain tak masuk dalam. Oh, okey. Ini adalah macam satu untuk keselamatan awet-awet zaman tu lah. Kain dia tak masuk dalam tu. Okey. Tapi awet dia pun tinggi, tak tahu pasal lah nak ngerat. Okey, kita mai ke bahagian ni. Ini jenama Abingdon Tricycle tahun 07 1907. Ni kalau tengok orang ingatkan modify lah ni no. Kalau orang yang tak tahu lah, rupanya memang original macam ni. Dalam ni dia simpan apa? Dia Rantai dia dalam ni. Dia macam gearbox ni. gearbox dia tarik kiri kanan lah. Maksudnya dia ni dia ada satu shaft lah ni. Mai ke sini. Ke situ noh. Sistem masa tu pun dah power. Nak tiru untuk nak repro boleh lah. Nah, tapi kan beli yang jenis macam ni, yang ori ni tak ada dah lah cik. Oi. Okey, yang ni yang kata payah dapat ni noh. Yang paling payah sekali dapat ni. Apa yang ada kat sini, yang ni lah yang keluaran kilang dulu ni noh. Okey, dia punya skru dia apa nak panggil tu ni? Nak bol ni. Ni besi ni, besi padu. Ni dia punya, kalau boleh nampak tu. Okey, kita tengok slow rapat sikit. Dia punya orang panggil ni bukan cat yang efek bagi nampak macam berkasang tu, bukan. Ini memang karat asal ni. Original tahun 19? Tahun 1880. Tahun 1880. Zaman ni kita pun tak tahu siapa yang cipta ni. Ni besi. Tayar matilah masa tu. Mana ada lagi tayar tu.
Tapi ciptaan dia dahsyat tu. Kalian boleh tengok dia punya ni apa orang panggil LED ni. Ni dia ada macam satu trik untuk kita nak pulas bagi tegang lah. Ni besi apa tak tahulah zaman ni. Besi kursan ni. Ni tengok ni dia punya. Dekat Malaysia ada berapa biji? Agak-agak Dia tak banyak biji. tak ramai yang ada. Ramai yang ada original macam ni. Dia panggil apa? Penny farthing. Penny farthing. Ini dah dalam keadaan asal dan juga memang boleh kayuh lah. Oh. Kena kursus banyak lama juga ni kalau nak beli kayuh pun. Ingat senang nak kayuh macam mana ni. Okey, yang ni tahun 1892. Yang tadi 1987 ni lagi lama. Tapi macam oh dia brand lain lah. Brand ni. Brand ni. Handle pula, handle ada. Okey. Oh, ni handle dah. Sama handle pokok ni ada kan. Okey. Ni kat sini maksudnya kepakaran seseorang yang collect benda ni dia tahu lah. Kita boleh tengok dia punya ulas rantai dia tu. Cik, ulas rantai lah. Daripada satu ke satu ring ni kan. Macam panjang sikit. Dia tak pendek. Ciptaan tahun 1892. Okey, masuk ke sini. Swiss Army Military, basikal perang buatan Switzerland. Okey. Ni basikal peperangan ni. Askar pakai ni. Cukup mantap, cukup kukuh. Buatan Switzerland ni memang kukuh. Switzerland lah. Switzerland. Basikal perang Switzerland ni adalah basikal perang antara basikal perang yang terbaik. Tahu dia punya fungsi lampu ni dia macam mana? Dia pakai bateri juga ke? Bateri. Oh, ada bateri lah zaman ni lah. Ni dia apa dah? Handbrake kan? Gear. Oh, gear dia. Gear 3 speed. Dia punya gear 3 speed. 3 speed. Okey. Cerita sikit apa ni? Sepanas-panas apa ni? Sepanas-panas ni adalah sepanas-panas yang digunakan untuk repair basikal. Contohnya macam BSA, dia ada sepanas-panas dia lah. Dia nama BSA lah. Okey, kalau Triumph dia ada jenama dia Triumph. Rush dia ada jenama dia Rush. Sweep dia ada jenama dia Sweep. Contoh macam Humber apa semua ni dia ada jenama Humber apa. Jenama Humber. Ini sepanas-panas ni beli dapat dengan basikal ke ataupun beli asing ni? Beli asing. Beli asing dari UK lah. Okey, ini bahagian bawah pula. Tadi kita dekat atas galeri. Ini bahagian bawah pula. Bahagian bawah ni terkumpulnya ataupun terparkingnya basikal-basikal yang agak moden sikit lah pada tadi. Yang ni kebanyakannya tahun 70, 80 ke atas. 1963. Okey, 1963 dan ke atas yang ni. Ni apa jenis ni? Ini 5 frame SQ51. Basikal ni dewasa dan kanak-kanak boleh naik. Andai Okey. kata macam sekarang ni kedudukannya adalah untuk penunggang dewasa. Okey. Kalau untuk penunggang kanak-kanak, kita turunkan handle ni. Handle ni. Turunkan handle ni. Turunkan seat ni. Okey. Dan kita suruh pendekkan basikal ni. Okey, ini dia punya untuk adjustment dia lah. Adjustment. Kalau untuk kanak-kanak kita turunkan. Ni lah ni dia punya. Kita turunkan dia. Okey, ni dia punya nak melonggarkan tu. Yang ni pun melonggarkan. Ni pun melonggarkan. Oh. Dan kita pendekkan. Okey, yang ni, yang Mark 1 ni yang katanya. Chopper Mark 1. Chopper Mark 1. Okey, bila kita nak tahu sikit apa spesifikasi Mark 1 tu. Maksudnya daripada reka bentuk tu hak mana nak bezakan dengan Mark 2, Mark 3. Okey, yang pertama dia ada bulat. Okey. Dia bulat untuk 3 speed.
bulat. Okey. Betul. Belakang ni straight kan. Oh, ada orang jual aiskrim kat situ. Okey. Aiskrim. Lepas tu kalau yang mak tu hak ni panjang. Panjang. Lepas tu dia ada magat, dia ada crack belakang, pelantar. Okey. Kita berada di rumah Pak Ku pula sekarang ni. Tu dia boleh nampak tu bergantung-gantungan tu. Bukan setakat basikal-basikal klasik. Dia juga mengumpul bermacam-macam benda-benda purba. Boleh tengok ni. Ni apa dia ni? Mesin jahit ke ni? Mesin jahit tu. Tak pernah tengok ni. Yang atas ni apa ni? Pendakat buku.